Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Cik Aisyah binti Azlan serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pada kali ini, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan ideologi liberalisme bagi melengkapkan tajuk subjek CTU 552 pada kali ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembentangan kami dari Kumpulan 2 yang terdiri daripada 5 orang ahli. Pengetahuan rakan-rakan sekalian, ideologi liberalisme ini berasal daripada perkataan Latin iaitu libertas. Dalam bahasa Inggeris membawa arti liberty dan dalam bahasa Melayu membawa maksud kebebasan. Daripada segi istilah, kepercayaan liberalisme ini adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, menentang penindasan dalam beragama dan mendapat perlindungan peribadi. Selain daripada itu juga, ideologi ini membawa maksud kebebasan individu dari bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan warga negara. Ideologi ataupun kepercayaan ini telah pun disebarkan oleh kaum borjuis di Perancis. Hal ini kerana berlakunya krisis ekonomi yang agak lama di Perancis disebabkan oleh pada abad ke-17 di mana pemerintah Perancis yang telah masuk campur tangan dalam kebebasan ekonomi dan menyekat ekonomi perdagangan. Kesannya daripada itu wujudnya perbezaan golongan kelas antara warga Perancis iaitu golongan 1, 2 dan 3. Golongan pertama dan kedua terdiri daripada kaum bangsawan dan alim ulama, manakala golongan yang ketiga terdiri pada rakyat kaya raya dan rakyat biasa. Kesannya daripada sini kaum borjuis telah mengajak rakyat biasa untuk menentang kekuasaan yang tidak terbatas oleh raja demi mendapatkan kebebasan buat mereka. Pada peringkat yang pertama, mereka hanya menuntut hak kebebasan daripada segi ekonomi. Namun, hal ini telah berlanjutan dan menjadikan rakyat borjuis menuntut pula hak kebebasan daripada segi politik dan agama. Pada detik 1789 menjadi tarikh keramat kepada penyebaran ideologi ini kerana pengaruhnya telah meluas di seluruh pelosok tanah Eropah dan telah mendapat sokongan majoriti daripada rakyat di situ. Dan pada abad ke-19, Inggeris menjadi lokasi yang seterusnya dalam penyebaran ideologi ini. Kesannya, Carta Magna yang dianggap pintu utama bagi membatasi kekuasaan mutlak raja pada ketika itu telah dikeluarkan oleh John, dan Carta Magna ini telah menjadi jaminan utama dalam menjamin kebebasan hak individu pada ketika itu. Saya Natasha akan menerangkan tentang objektif kajian tajuk ini. Kajian ini secara amnya dilakukan untuk memahami maksud liberalism agar dapat membantu saya serta ahli kumpulan membuat kajian ilmiah dengan betul, jelas dan tepat. Selain itu, dapat meningkatkan kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang liberalism. Kajian ini juga dapat membantu kami untuk mengetahui tentang liberalism pada masa kini serta dapat memberi kami pendedahan yang luas iaitu mengenali dan memahami asal-usul liberalism. Seterusnya, kami berkesempatan untuk membuat kajian yang berkaitan dengan latar belakang dan sejarah liberalism. Seterusnya, kajian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan kami dalam memperoleh isu semasa yang terjadi pada masa kini di Malaysia. Di samping itu, kami dapat melontarkan cadangan dan solusi untuk mengatasi fahaman liberalism ini dengan cara yang betul. Untuk pengetahuan pensyarah dan rakan-rakan sekalian, dunia Islam telah menghadapi cabaran
penyebaran yang hebat pada abad ke-20 dengan kemunculan cendekiawan-cendekiawan barat yang cuba menyebarkan ideologi-ideologi barat mereka pada kalangan umat Islam pada ketika itu. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah kemunculan liberalisme yang terhasil daripada perasaan amarah dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang mengamalkan sistem kuku besi, feudalism dan teokrasi. Bagi orang barat, agama adalah merupakan punca dan penyebab kepada permusuhan masyarakat kerana mereka menganggap golongan yang beragama adalah golongan yang tidak boleh bertoleransi. Hal ini telah menyebabkan berlakunya peperangan yang hebat antara penganut agama Kristian yang berlainan mazhab dan pandangan kerana beranggap aliran yang terkeluar daripada ajaran agamanya adalah sesat. Namun begitu, sehingga ke hari ini kita masih tidak menjumpai kesahihannya kerana masing-masing mempunyai sandaran yang kukuh berdasarkan pendapat mereka dan merosakkan ajaran ini. Menurut R.G. Collingwood, liberalisme adalah kebebasan manusia untuk bertindak tanpa paksaan. Manakala Leo Strauss menganggap liberalisme ini adalah hak kudus manusia untuk mengkritik kerajaan. Dan akhir sekali, menurut L.T. Hobhouse, liberalisme ini merupakan ciri khas dunia moden. Dengan itu jelaslah di sini bahawa liberalisme adalah sebuah ideologi yang tidak mempunyai pendirian yang tetap dan khusus serta kesahihan yang boleh dipercayai. Justru itu, kita haruslah menelusuri segala maklumat yang akan kami berikan sebentar nanti bagi kita menilai sebenar-benarnya ideologi liberalisme ini. Seterusnya, tokoh-tokoh yang menyokong liberalisme. Sebelum itu, terdapat 8 orang tokoh liberalisme. Antaranya ialah John Locke, Jean-Jacques, Voltaire, Adam Smith, David Ricardo, Montesquieu, Immanuel Kant dan Nicolas Maggi. Kesemua tokoh-tokoh ini mempunyai ideologi dan fahaman yang berbeza. Tokoh-tokoh yang menyokong liberalisme ada 2. Yang pertama ialah Voltaire. Voltaire atau nama sebenarnya ialah Francois Marie Arouet, dilahirkan pada 21 November 1694 dan meninggal pada 30 Mei 1778 semasa umurnya 83 tahun. Beliau merupakan seorang penulis dan falsafah dari Perancis semasa era pencerahan. Dia dikenali dengan falsafahnya yang tajam. Voltaire sangat menyokong hak asasi manusia, hak kebebasan awam, hak kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang seharusnya. Gerakan Voltaire banyak disalurkan melalui karyanya sebagai alat kritikan terhadap dogma gereja dan institusi Perancis pada saat itu. Yang kedua, Jean-Jacques. Beliau merupakan seorang filsafat besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Beliau dilahirkan pada 28 Jun 1712 di Geneva, Swiss dan meninggal pada 2 Julai 1778 di Ermenonville, Oise, Perancis. Karya novelnya ialah Email ataupun On Education yang dinilai merupakan karya yang terpenting, iaitu tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan. Fahamannya pula mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politik moden dan dasar fahaman pendidikan. Idea-idea politik yang dicetuskan mempengaruhi teori-teori liberal dari sosialis serta menumbuhkan nasionalisme. Seterusnya, tokoh-tokoh yang mengkritik ideologi liberalisme iaitu Profesor Madya Dr. Khalif Muammar Harris. Beliau menyifatkan bahawa pemikiran liberalisme ini dalam sebahagian umat Islam adalah murtad kerana mereka menerapkan nilai-nilai liberal seperti homoseksual, transgender, pelacuran dan pornografi sebagai kebebasan individu. Fahaman yang menerapkan nilai-nilai liberalisme ini ditolak sepenuhnya oleh umat Islam sebenar kerana ini bertentangan dan bercanggah dengan ajaran umat Islam yang
mempelajari Al-Quran dan Hadis serta pemikiran mazhab Syafi'i. Terdapat 90% daripada umat Islam di dunia ini merupakan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah. Pemikiran liberal dan idea-idea barat ini telah menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam beragama. Dengan itu, umat Islam hendaklah berilmu dan berpengetahuan sebelum mengiktiraf sesuatu ilmu, akal dan falsafah dengan mematuhi mana-mana yang tidak bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Ahli Sunnah wal Jamaah ini pula merupakan aliran yang benar dan tepat, iaitu Al-Furqan Al-Najiyah. Hal ini daripada pengakuan Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya umat aku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sekiranya kamu melihat perselisihan dalam kalangan mereka, maka ikutilah golongan yang paling ramai ahlinya, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya, Saya Natasha akan menerangkan tentang faktor pengaruh liberalism ini. Pada era globalisasi ini, kelompok yang mempunyai pemikiran Islam liberal dan sekular adalah satu imbasan atau pandangan baru di kalangan umat Islam yang muncul sekarang ini. Hal ini amat membimbangkan akidah umat Islam pada generasi akan datang. Menurut uji Suharto 2016, antara penyebab munculnya golongan Islam liberal ini adalah berpunca segelintir individu yang terpengaruh dengan pendapat dan gaya hidup barat dan peradabannya yang banyak menguasai dan mendominasi berbagai bidang dan cabang ilmu dewasa ini. Ia pemikiran modernisme yang berpaksikan budaya hedonisme. Golongan-golongan ini berpendapat bahawa segelintir undang-undang Islam melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai diguna pakai pada dasawarsa ini. Dengan itu, mereka mewujudkan satu persepsi membentuk persepsi baru, makna kemajuan pembangunan serta hak dan kebebasan individu. Ia juga dikenali dan cenderung kepada pemikiran yang dipanggil postmodernism. Mereka yang cenderung ke arah pemikiran Islam liberal ini banyak menyandarkan sesuatu hujah mereka berdasarkan kajian-kajian orientalis barat, metodologi kajian agama lain, hak kebebasan sosial atau politik atau ekonomi mengikut konteks barat dan falsafah sekularisme. Di sini sangatlah jelas bahawa ini adalah bercanggah dengan Islam. Golongan Islam liberal dan sekular ini sering mengaitkan pandangan mereka dengan Islam supaya ia kelihatan logik dan boleh diterima oleh masyarakat Islam di Malaysia. Ketika seseorang tidak menguasai diri sepenuhnya dan mengalami kekacauan minda, fahaman ini akan menjadi masuk akal. Hal ini kerana seseorang itu akan berpendapat bahawa hujah-hujah yang dikemukakan oleh pejuang liberalism dan sekularisme ini lebih relevan untuk ketika ini. Lesbian, gay, bisexual dan transgender atau dikenali sebagai LGBT sering dikaitkan dengan liberalisme ini. Mereka kononnya menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk memperjuangkan hak asasi masing-masing. Islam tidak pernah mengiktiraf LGBT sebagai salah satu hak asasi manusia. Golongan yang kurang penghayatan agama antara faktor berlakunya penularan berkaitan LGBT ini. Seterusnya, faktor pengaruh liberalisme ini ialah masalah keluarga. Sebagai contohnya, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan kini seolah-olah sudah menjadi normal di dalam masyarakat. Sifat ibu bapa yang mengambil sikap sambalewa terhadap anak-anak menyebabkan masalah ini semakin berleluasa. Masyarakat yang berfikiran liberal akan merasakan pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan adalah perkara yang seronok.
Hal ini kerana fahaman liberal ini juga berlandaskan fahaman hedonisme yang melalaikan. Perasaan ini tercetus apabila mereka tidak merasakan pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan merupakan suatu jenayah. Golongan ini hanya menitik beratkan undang-undang dunia dan menetepikan undang-undang Islam yang pastinya akan dihitung di akhirat kelak. Sesetengah ibu bapa yang berfikiran liberal dan sekular ini juga sangatlah membimbangkan. Hal ini kerana mereka adalah contoh tauladan bagi anak-anak di rumah. Jika ibu bapa kini majoritinya tergolong dari pemahaman liberal, akibatnya terbentuklah generasi yang berterdaskan fahaman liberal dan sekular pada masa akan datang. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk generasi akan datang. Mereka yang perlu memberitahu anak-anak akan pentingnya mengelakkan diri dari fahaman ini. Hal ini supaya remaja akan datang tahu akan beza baik dan buruk agar tidak memudaratkan diri sendiri. Masalah diri dan keluarga dapat diselesaikan jika ibu bapa dan anak-anak bertoleransi menolak ajaran liberal dan sekular dalam institusi keluarga. Selain itu, pengaruh media sosial juga menjadi faktor pengaruh liberalisme dalam kalangan masyarakat kini. Sebagai contohnya, kebanyakan golongan liberal dan sekular menggunakan media sosial sebagai medium untuk mempengaruhi pemikiran anak muda. Hal ini boleh memperdayakan remaja pada masa ini kerana media sosial adalah perkara yang paling hampir pada diri remaja. Segala maklumat tentang fahaman liberal dan sekular didedahkan di dalam media sosial bagi mempengaruhi pemikiran masyarakat yang jernih. Hashtag human rights, hashtag LGBT sering kali diguna pakai di media sosial, terutamanya di Instagram dan Twitter yang menjadi ikutan masyarakat pada masa kini. Aplikasi YouTube juga sering digunakan untuk menyebarkan video-video berkaitan fahaman liberal dan sekular ini. Masyarakat yang kurang ilmunya akan pendidikan agama kebanyakan akan mempercayai apa yang disampaikan oleh golongan ini. Hal ini menyebabkan pengikut-pengikut influencer tersebut juga terpengaruh akibat terikut-ikut akan idola mereka. Akhir sekali, faktornya adalah sifat ingin merasakan kebebasan. Sebagai contohnya, mangsa yang mempunyai masalah kecelaruan jantina akan memilih untuk menjadi sebahagian pengikut LGBT dan menjadi transgender berbanding mencari solusi dan ikhtiar mengikut cara Islam. Setiap manusia mempunyai liku kehidupan yang mencabar, sama juga seperti golongan-golongan yang diuji oleh Allah, seperti golongan yang mempunyai masalah percintaan sejenis, kecelaruan jantina dan lain-lain. Namun kita tidak sepatutnya hanyut dalam arus permasalahan tersebut, tetapi mencari jalan penyelesaiannya. Golongan liberal dan sekular ini gemar menggunakan terma persamaan sebagai tanda adil antara semua jenis manusia. Hal ini menjadikan orang yang mempunyai masalah di atas tidak rasa bersalah dengan dosa yang dilakukannya dan terus melakukannya lagi dan lagi. Seterusnya, kesan-kesan liberalisme. Terdapat 5 kesan-kesan liberalisme iaitu keruntuhan akhlak, perbuatan maksiat secara terbuka, menormalisasikan hukum murtad, meremehkan ijtihad para ulama terdahulu dan usaha dakwah yang sia-sia. Kesan yang pertama iaitu keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat yang semakin berleluasa kerana mereka menganggap hubungan sesama jantina sebagai satu lumrah kehidupan. Ini kerana perkara yang ingin mereka lakukan ditentang oleh ajaran Islam, maka mereka menggunakan akal fikiran mereka untuk menghalalkan perkara tersebut tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti kaum LGBT yang sudah terang lagi bersuluh merupakan perbuatan yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tetap menyokong kaum tersebut seperti masyarakat barat.
Kesan lain fahaman liberalisme ini menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan maksiat secara terbuka tanpa rasa segan silu. Secara umumnya, manusia lebih cenderung untuk melakukan maksiat secara sembunyi, tetapi dengan adanya fahaman ini, hilang rasa malu mereka kerana mereka telah menormalisasikan dan mendukung perbuatan ini. Selain itu, kesan buruk fahaman ini ialah mereka menormalisasikan hukum murtad kerana mereka beranggapan bahawa Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Perkara ini amat bahaya bagi umat Islam kerana ia berkaitan dengan akidah. Mereka mendakwa Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam Islam dengan menyatakan kenyataan ini berdasarkan teks Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 256. Tetapi, kesepakatan umum ahli tafsir menyatakan ayat ini hanya untuk kepada orang bukan Islam sahaja. Seterusnya, fahaman ini secara tidak langsung meremehkan ijtihad para ulama terdahulu kerana liberalisme memperjuang konsep mengkaji semula ajaran dan hukum agama Islam agar mengikuti perkembangan zaman. Akhir sekali, usaha dakwah menjadi sia-sia jika kepercayaan ini telah tertanam dalam jiwa masyarakat kerana pada mereka semua agama adalah sama. Maka mereka menolak dakwah-dakwah yang ingin disampaikan oleh alim ulama. Ketika negara-negara dunia ketiga menjadi tanah jajahan kepada penjajah barat, maka negara-negara itu tidak hanya dijajah dari segi kekayaan negaranya sahaja, malah pemikiran anak negaranya juga dipengaruhi, terutama bagi negara yang berpegang pada agama. Dalam melaksanakan dasar itu, seorang ahli pemikir, Lord Cromer pada tahun 1916 menegaskan bahawa menjadi satu kemestian kepada Barat supaya mendidik generasi muda Muslim yang bakal memimpin negara mereka dengan kefahaman sekularisme dan liberalisme. Antara cabaran liberalisme adalah penolakan sistem undang-undang, pengaruh negatif terhadap isu sosial dan pemisahan akidah. Cabaran liberalisme yang pertama ialah penolakan sistem undang-undang. Golongan yang mempunyai fahaman liberalisme menolak sistem undang-undang, terutama yang berkaitan dengan fahaman agama. Hal ini kerana golongan liberal lebih cenderung mengikut logik akal, pendapat tersendiri dan hak perjuangan asasi manusia. Jalan penyelesaiannya ialah pihak berwajib seperti JAKIM, JAIN, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah dan sebagainya perlu memainkan peranan penting. Tindakan yang terancang dan sistematik perlu dijalankan secara bersepadu dan menyeluruh seperti mengeluarkan fatwa pengharaman liberalisme di Malaysia. Yang kedua adalah pengaruh negatif terhadap isu sosial. Golongan belia yang bersifat liberal memperjuangkan isu feminisme dan LGBT di Malaysia melalui media sosial. Sehingga kini, kegiatan negatif ini semakin terbiasa di Malaysia, di mana mereka lebih berani untuk bertindak dengan menunjukkan perbuatan melakukan hubungan sejenis dan menukar jantina. Perkara ini amatlah bercanggah dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan kemajuan teknologi, fahaman liberal mudah disebarkan melalui platform media sosial. Jadi, cara untuk mengatasinya ialah pihak yang bertanggungjawab juga boleh menggunakan platform ini bagi memberi kesedaran dan ideologi berkenaan dengan fahaman dan kesan. Yang ketiga, pemisahan akidah. Golongan liberal berusaha keras ingin menegakkan hak kebebasan masyarakat Islam di Malaysia tanpa terikat dengan hukum Islam dan menjurus ke arah pemisahan akidah. Wujudnya pemikiran pluralisme ini yang menganggap semua agama adalah benar merupakan salah satu contoh pemisahan akidah yang sangat ketara pada zaman ini. So, cara untuk mengatasinya ialah pihak berwajib harus memperbaiki sistem pendidikan dualisme agar tidak mengasingkan agama dengan akademik agar dapat membendung masalah berkaitan akidah. Kurikulum pendidikan Islam di peringkat
di peringkat sekolah maupun universiti perlu dikaji semula agar setanding dengan keperluan semasa. Selain itu, memperkenalkan tajuk Islam liberal, tauhid dan sebagainya dalam disiplin ilmu akidah agar semua pelajar dapat dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk berdepan dengan isu liberalisme ini. Akhirul kalam, rakan-rakan dan pensyarah yang dihormati sekalian, kita haruslah menyedari bahawa ideologi liberalisme ini adalah ideologi yang mendatangkan impak yang negatif dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana kita telah menyaksikan pelbagai pergaulan bebas seperti LGBT yang semakin berleluasa pada ketika ini. Sebagai generasi muda, kita haruslah meningkatkan ilmu daripada segi duniawi dan ukhrawi bagi membentuk insan yang kamil. Kita juga merupakan generasi yang bertanggungjawab dalam membentuk sebuah negara yang kecil di mata dunia namun rancak dalam membangunkan negara dalam situasi aman dan sentosa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencegah diri daripada terlibat dalam ideologi liberalisme ini agar membentuk insan yang kamil bagi melestarikan sebuah negara yang berjaya. Sekian sahaja daripada pembentangan kami daripada kumpulan 2. Semoga maklumat yang disampaikan oleh kami bermanfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.